Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel Car Audio Vlog saya, Adi Haizu, City Audio Channel. Bagi yang belum mengenali saya Muhammad Haizurin bin Abdullah. Saya berasal daripada Sabah. Okay. First thing first, saya kena claim yang saya ni bukannya jurutera audio ataupun professional tuner ataupun owner kedai. Bagi yang baru pertama kali menonton video saya perlukan sokongan anda. Jangan lupa untuk share video-video saya yang sebelum ni, okey, dan tinggalkan komen dan sebagai tanda sokongan saya minta tolonglah tekan butang subscribe supaya channel saya ni boleh lagi berkembang ya lebih jauh. Dalam box ni. Okey, box ni adalah pilihan untuk kaki-kaki SQ. Okey, kenapa dia perlu design box macam ni? Sebab dia orang cuba untuk dapatkan satu bunyi bass yang sedap, clean, clear tapi less excursion lah. Dia tidak terlalu banyak flex sehingga sampai komponen badan kereta tu pun boleh bergegar. So, yang ni adalah pilihan dorang lah, seal box ni. So, seal box ni, I think kalau di kalangan SPL memang bukan pilihan lah. Okay, then, sorry to say this, kurang famous lah, right? Okay, box ketiga. Box ketiga adalah band pass. Okay, band pass. Subwoofer ni, dia akan duduk exactly dalam tu box speaker. So, jarang kita akan nampak speaker tu duduk dalam. Okay, dia tidak akan kelihatan lah. Okay, tapi dia still ada vent ruang angin untuk bergerak.
So band pass ni memang betul-betul bunyi dia sangat deep dan sangat bulat. Bunyi dia cuma dia punya pergerakan pun still terbatas. Okay, berbanding dengan ported tadilah yang box nombor 1 yang saya sebut. Okay. So yang method. Okay, method. Calculation. Okay, berapa ramai yang ambil tahu? Okay, especially yang newbie, mungkin of course diorang tidak tahulah macam mana kira. So, pengiraan dia ni sangat mudah. Okay, dia tidak susah. Pengiraan ni dia sangat mudah sebab sekarang ni di dalam website dia ada berlambak. Dia ada berlambak website yang provide ini online calculator. Okay, so just kunci masuk sajalah. Okay, kunci masuk. Nilai tinggi, lebar, panjang dan tebal kita punya material tu lah, papan tadi. Usually kita akan pakai MDF ataupun plywood. Okay, bukan plywood ini nipis. Plywood yang tebal, right? Okay, so yang tu boleh cari, okay, macam-macam di dalam website kita boleh pilih. Okay, just kunci masuk. Okay, kemudian untuk smartphone pun Android pun sudah ada. Okay, yang saya pernah try di Toolbox. Okay, di Toolbox sangat mudah. Okay, dia ringkas. Okay, siap dia bagi kita boleh buat adjustment tuning box tu lah. Okay, alright. Tuning box frekuensi itu nanti kita akan cerita lagi selepas ni. Okay, so faktor-faktor yang menentukan, okay, size box speaker, subwoofer ni pertama sekali yang paling penting spesifikasi. Susah nak sebut. Okay, spek subwoofer tu sendiri yang perlukan kita buat design macam tu. Okay, so just follow. Okay, kalau dia bagi kita detail untuk tu, kita ambil contoh lah 2.5 cubic feet. So kita akan kunci masuk sajalah data dia. Okay, sehingga kita dapat nilai cubic feet yang subwoofer tu perlukan. Okay, and then usually dia akan bagi lagi sekali lah berapa frekuensi tuning box. Dia sebut lagi tuning frequency box. Okay, so yang tu I think kita boleh buatlah, dia tidak akan jadi macam susah lah. Okay, sebab guna online calculator sahaja. Okay, so yang tu daripada spesifikasi subwoofer. Okay, kedua yang mempengaruhi size box speaker ni, kita kena consider kita punya size bonnet lah. Right, bonnet kereta. Kalau bonnet kereta tu memang dia sempit, kecil, compact kah, untuk pakai size 2.7 cubic feet ataupun 2.5, I think 2.0 cubic feet pun dia I think tidak lepas. Okay, so bersesuaian lah ikut size bonnet. Sebelum ni ada orang pernah tanya saya lah. Okay, dia tanya subwoofer yang dia beli itu tidak provide apa-apa detail. Okay, spek apa pun tidak bagilah. Ada berapa cubic feet, berapa tuning, just dia beli macam tu, dia cuma bagi detail RMS, dia punya sensitivity speaker, dia punya respon, dia punya frekuensi, semua tu lah. Okay, just detail macam tu saja yang dia bagi. So dia tanya saya, box apa yang sesuai, size apa yang sesuai untuk dia punya ni subwoofer. Okay, jawapan dia, saya tidak dapat bagi secara technically lah. Technically tu tidak dapat, tapi based on apa method yang saya dapat daripada Sound Solution punya forum. Saya join forum ni, actually forum ni daripada forum ni di US. Okay, untuk kaki-kaki SPL. So Pro Tuner
skip part tu. Dia tidak ambil pot. Okay. Tapi untuk saya sendiri, saya prefer biar benda tu kita buat, very detail. Kita buatlah secara detail. Itu kita punya hobi kan. Kita punya minat. Okay. Bukannya kita buat benda tu hentang kromo macam tu. Alright. Mungkinlah dia malas mau ambil pot, malas mau calculate benda-benda macam tu. Better lagi lah ambil papan, potong, lepas tu pasang skru, assemble, masuk subwoofer, then main macam tu. Okay, untuk newbie-newbie, saya sarankan, okay, belajarlah untuk sekarang ni, masa untuk basic ni, belajar cubic fit dan belajar terus ni tuning box. Okay, tuning box secara roughly lah. Okay, secara roughly saya boleh bagi penjelasan. Dia dikira dengan menggunakan nilai keluasan lubang tu, either lubang tu segi 4 ataupun bulat. Okey, kemudian panjang lubang angin yang kita buat di dalam tu box speaker lah. So, semakin panjang lubang angin, semakin rendah nilai frekuensi. Okey, semakin singkat ataupun pendek lubang angin tu, semakin tinggi frekuensi. Okey. So, timbullah lagi, mesti ada akan tertanya-tanya, frekuensi apa yang sesuai untuk box tu? Pakai woofer ni apa frekuensi yang sesuai? So, berbalik semula dengan spesifikasi yang diperlukan oleh subwoofer tu sendiri. Okey, ada setengah subwoofer ni mungkin dorang sudah ada tim yang buat, dia punya lab team. Okey, macam contoh Sounddown ataupun DC Audio, okey, yang high end punya ni lah. Dorang ada satu tim untuk develop berapa frekuensi yang sesuai untuk subwoofer mengikut model. Okey. So sekarang ni yang menentukan tu adalah daripada brand tu sendiri. So just follow sajalah. Okey, just follow daripada tu dia punya guide, dia akan bagi apa semua. What if yang tidak ada bagi detail lagi. Okey, tidak bagi detail apa-apa. So yang ni pun based on pengalaman saya dan saya ikut daripada forum yang saya join sebelum ni, yang akan menentukan frekuensi box tu genre lagu, bukan genre lagu, genre music, genre music yang kita akan selalu jam, akan main di dalam kita punya audio. Kita ambil contohlah, okay, sekarang ni yang paling popular kalau dekat Thailand, Malaysia ni, dia something in common lah. Dia orang akan prefer jam, main lagu disco, pop, trance, and then apa lagi dubstep macam tu. Okay. So lagu-lagu macam ni, dia punya bass, of course semua orang tahu bass dia akan tight ataupun ketat. Ada akan sebut main ketuk, okay, ada main tukul, macam-macam lah gelaran yang nama-nama yang dipanggil untuk style main macam ni, genre music ni. Okay, so semua orang tahu bunyi disco ataupun bunyi bass untuk genre ni disco ni, dia punya bass is higher lah, dia punya frekuensi sangat tinggi. Okay, dia mostly dia dalam range 80 Hz ataupun 70 Hz. Okay, okay. Kemudian ada lagi banyak genre lagu macam contoh jazz, okay, apa lagi untuk ni country, untuk lagu-lagu rap, hip hop. Okay, kalau untuk jazz dan ni country, yang ni biasanya adalah genre lagu kegemaran kaki-kaki SQ. So, of course, dorang akan stick idea, mungkin dorang akan gunakan dorang punya box sendirilah. Okay, box yang maksud saya box seal box tu tadi tu, yang airtight. Okay, yang air restriction, tiada angin semua, tiada banyak pergerakan angin. And then mungkin ada juga yang akan guna bukan kaki SQ. Okay, dia akan pakai ni potted box yang ada lubang angin. So kalau main lagu-lagu style macam ni, genre music macam ni, I think kena cari tuning yang sesuai lah, sebab dia ni medium, dia bukannya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, so medium. So kena keep banyak buat ni eksperimen untuk kamu punya box lah. Okay, untuk genre lagu macam ni. Okay, kalau untuk yang kaki
kaki audio yang suka layan lagu-lagu macam lagu rap, hip hop, gangster punya rap. Usually dia punya genre lagu ni, dia punya bass ni kan semua rendah-rendah. Okay. Bila main beat ni dalam kereta, woofer memang lompat-lompat lah. Okay. Memang lompat-lompat. Bila tengok woofer di belakang tu macam ni, apa sudah ni? Kompresor angin. Dia sedut, dia buang. Dia sedut, dia buang macam tu. Okay. So yang ni lah yang memerlukan tuning frekuensi tu dia akan jadi rendah. Okay, dia akan jadi rendah bawah daripada 40 Hz. Okay. So sekarang ni saya kongsi satu. Apa kelebihan bila kita sudah mahir buat tuning frekuensi kita punya box speaker ni. Okay. Bila kita sudah mahir buat tuning kita punya ni speaker ni punya frekuensi kan, kita sudah bantu kita punya subwoofer. Okay, kita bantu kita punya subwoofer, kita punya amp supaya dia tidak bekerja terlalu keras. Okay, sebab once kalau kita bagi dia terlalu rendah, okay, kalau kita bagi dia terlalu rendah, kesan dia, okay, movement speaker kita akan, movement subwoofer tu dia akan terlalu pergi jauh. Okay, dia akan pergi betul-betul bottom end. Bottom end. Bottom end. Okay, kita punya kontur sampai touching dekat tu magnet. Okay, bila dia naik pun terlalu tinggi. Okay, so bila kita buat proper tuning, okay, subwoofer tu dia akan ada satu pressure yang seimbang. Dia naik tidak terlalu tinggi, dia turun bawah pun tidak terlalu rendah. Okay, at the same time dia tidak akan hilang itu back pressure. Okay, itu yang penting. So woofer kita pun kita tidak perlulah tune dia punya subsonic filter ke, kita punya ni subwoofer punya frekuensi ataupun tu bass boost apa semua. So itulah kelebihan dia. Kita akan bantu untuk tidak bagi terlalu banyak beban dengan amp dan subwoofer ni. Okay, so untuk yang baru pemain audio, saya minta please buatlah uji kaji. Mulai hari ini buat uji kaji. Okay, spend time untuk cuba berbagai jenis cubic fit, beberapa jenis isi padu dan tuning. Okay, saya pun sebelum ni macam-macam box saya buat. Okay, right? Okay, so I hope video yang ringkas ni agak macam tunggang langgang penjelasan ni, tapi saya harap bolehlah bagi penjelasan tentang bukan penjelasan tapi bagi pengenalan tentang tuning box, cara kira dan cara tuning frekuensi. Okay, so sekiranya video ni mengilhamkan bro-bro di sana ataupun ada yang memberi informasi berguna untuk anda, saya minta please share video ni, right? Share video ni dengan kawan-kawan kaki audio ataupun yang bukan kaki audio pun boleh. Mana tahu dorang minat, main audio, alright? So at least dorang tahu main audio ni bukan main beli-beli saja. Dia ada maths dan dia ada fizik dia. Kamu ambil kau macam scientist. Alright? So and then yang mana yang belum subscribe channel saya, ini saya perlukan anda, sokongan anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ni. Okay, dan untuk mendapatkan video-video update-update terbaru, okay, akan datang hanya dengan butang subscribe. So anda akan tahu saya upload video-video yang terbaru. Alright, so saya ucapkan terima kasih kerana menonton video saya ini. Peace out.